Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sama balik tafsir Az-Zahar jilid kelima, karangan Dr. Hamka. Kita masih baca surah Yunus. Hari ini kita nak baca tafsir ayat ke-11, 102, 113 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di semua langit dan di bumi, dan tidaklah berguna tanda-tanda dan ancaman itu bagi kaum yang tidak mau percaya. Ayat ke-102. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Maka adakah yang mereka tunggu selain dari yang serupa dengan hari-hari telah berlalu sebelum mereka? Yang tazruna, menunggu dah. Selain hari-hari yang mana serupa dengan hari telah berlalu sebelum mereka, orang-orang sebelum ni lah, kaum sebelum ni. Qul fantazuru inni ma'akum minal muntazirin. Katakanlah, maka tunggulah olehmu, tunggu azab ke apa ni apa cabar Tuhan, cabar Nabi dah. Aku pun bersama-sama kamu dari orang yang menunggu juga. Ayat ke-103. Summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian akan kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Demikianlah kewajipan atas kami menyelamatkan orang yang beriman. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kita baca tafsir ada. Sudah dikatakan pada ayat 99 bahawasanya masuknya iman ke dalam jiwa manusia tidaklah boleh dengan paksaan. Dan di ayat 100 telah diterangkan pula bahawasanya masuknya iman itu ke dalam hati manusia hanyalah semata-mata dengan izin Allah sahaja. Tetapi ujung ayat pula membuka titik terang bagi kita untuk berfikir tentang izin Allah itu. Kita fikir pula dah. Iaitu kekotoran batin adalah pada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Dia ada sebab lah. Dia batin, dia kotor, dia tak boleh gunakan. Dengan demikian teranglah betapa pentingnya akal bagi hidup. Dan tidak ada artinya manusia kalau akal ni tidak ada. Setelah keterangan yang demikian jelas, datanglah ayat ke-101 pula yang akan kita tafsirkan ini. Menyuruh Rasulullah SAW mengajak semuanya mempergunakan akalnya, suruh berfikir. Ada benda ni, sebab hidayah ni, mikir je lah. Kalau ni malah mikir nak, dia fikir dunia saja, tak fikir tentang hakikat kehidupan kita sebenarnya, tak akan dapat hidayah. Dia fikir singkat agak, kita akan dapat hidayah. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di semua langit dan bumi. Langit bumi, kalau kita memikir benda ni, tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, dan kita akan kembali pada Allah yang menciptakan langit dan bumi, baru kita rasa nak kembali pada Allah dah. Pangkal ayat 101 tersebut, pasanglah mata dan telinga. Mata buat melihat dan telinga buat mendengar, dan bawalah hasil penglihatan dan pendengaran itu ke dalam pencernaan akal. Lepas kita tengok tu, kita mikir benda ni tanda kebesaran Allah. Kita ni bukan hidup dunia ni semata, alam luar, mesti kita pergi alam lain, alam akhirat yang lebih luas. Manusia hidup di tengah-tengah alam, melihat dan mendengar ke atas dan ke bawah. Apabila dia telah memandang, merenungkan dan meninjau, niscaya dia dapat berfikir. Baik pandang sepintas lalu atau pandang yang mendalam, semuanya itu menimbulkan fikir. Kalau tidaklah pandang dan dengar, tidaklah akan timbul rasa keindahan, dan rasa keindahan menimbulkan rasa seni. Dari rasa seni akan naiklah dia ke tingkat yang lebih tinggi, iaitu filsafat. Dari filsafat akan naik kepada puncak atas sekali, iaitu rasa kelemahan diri di tengah-tengah alam raya itu, yang akhirnya akan membawa diri kepada menyerah atau taslim dan Islam. Jadi kita akan serah diri apabila kita merasa kehebatan Allah SWT. Mengakui bahawa tidak mungkin bahawa langit lazwar di biru dah. Langit yang biru comel ni, bintang yang berkelip-kelipan di malam hari, awan yang berarak indah, ombak yang memukul pantai, pasir yang berderai-derai, kayu-kayuan dirimba, buah-buahan dan bunga kembang, burung-burung dengan kicau-kicauan dan nyanyian, kelompok berbagai binatang. Tidak mungkin semuanya itu terjadi dengan sendirinya atau menjadikan diri sendiri. Itulah taraf pertama dari bendul agama, iaitu kepercayaan akan adanya Maha Pencipta dah. Akan perlu kita bergantung pada Yang Maha Berkuasa, Allah SWT dah. Jiwa kita, hati kita rasa terikat, bergantung dengan Allah SWT, kerana Allah ni Maha Hebat, menciptakan alamnya sangat indah.
Kelak apabila diperhatikan lagi adanya kesatuan langit dan dengan bumi, pergeseran musim kerana perkisaran jalan matahari, bertalinya hidup di dunia dengan turunnya hujan, perlainan bahasa kerana perbezaan daerah, dan diperhatikan lagi sangkut paut hidup manusia sesama manusia dalam bintang yang bernama bumi ini. Rasa fikiran beragama yang telah mulai memasuki bendul pertama tadi akan berlangkah lebih maju lagi kepada akhir berfikir, iaitu tentang kesatuan semuanya atau unit. Waktu itu masuklah manusia ke dalam arena tauhid. Kata awatul wujud, tetapi nak nyebutnya benda tu ada satu kuasa dah, satu pusat kekuasaan. Kita akan sampai pada kesedaran diri bahawasanya kita bukanlah berdiri sendiri di dalam alam ini dah. Bukan main luah alam ni, bukan kita dah ada kontrol dah. Manusia bertali dengan alam sekelilingnya dan ada yang menghubungkannya, iaitu akalnya. Akal itulah yang sampai kepada pengakuan tadi, iaitu bahawa alam ada bertuhan. Ada Tuhan di alam yang menguasai alamnya. Dalam memberikan bimbingan pergunakan akal melihat dan merenungkan alam itu, Nabi SAW memberikan bimbingan dengan sabda beliau yang berterkenal, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatihi fatah laku. Fikirkanlah tentang makhluk yang dijadikan oleh Allah. Tafakkaru fi khalqillah dah. Fikirkanlah tentang makhluk yang dijadikan oleh Allah. Dan janganlah difikirkan tentang Allah itu sendiri. Wala tafakkaru fi dhatihi fatah laku. Supaya jangan binasa. Hadis sahih kata. Saya tak ingat riwayat mana. Dia duduk ke sahih. Dia kata sahih dah. Tapi nak nyabu ini sahih. Saya dah wajib dengar. Apa pun hadis kita ni kena fikir tentang makhluk Allah. Untuk merasakan kehebatan Allah, fikir pasal makhluk Allah, bukan fikir tentang zat Allah. Masalah ilmu kalam ni fikir detail pasal zat Allah nah. Dia fikir kalau berkata-kata sempurna makhluk, perlu ada suara, perlu ada huruf. Tu makhluk, lah sekali tak boleh berkata-kata dah. Lepas tu kalam nafsi lah fikir dah, macam bercakap lah hati dah, tak bercakap sungguh dah. Jadi banyak kali lah fikir dah. Kalau bertempat, Allah buat tempat, Allah dalam tempat, Allah bertempat, seolah Allah bergantung makhluk. Fikir sangat detail pasal Allah. Sedangkan benda tu ilmu kalam fikir pasal zat Allah nampak, itu sebenarnya dilarang dalam hadis. Dilarang dalam hadis tu kata dilarang, tapi dia fikir sangat pasal zat Allah, dia akan jadi menafikan sifat Allah dan zat Allah nah. Dan sekali jadi wahdatul wujud ni. Alam ni Allah sekali dah, sebab telajuk mikir pasal zat Allah. Allah yang banyak dengan serba bagai ragamnya itulah ayat ataupun tanda tentang adanya Tuhan. Mengenal pencipta ialah setelah melihat ciptaan. Tidak usah didaki lagi hendak menyelidiki zat atau diri dari yang menciptakan itu sendiri. Sebab untuk menyelidiki ciptaan itu saja sudah lebih dah cukup. Kita nak rasa hebat Allah, pada kita tengok kebesaran makhluk. Hebatnya, sistematiknya. Sel, kehidupan-hidupan, cara hidup dan di alam, dunia, di air, langit mana dah hebat punya hebat, cantik punya cantik. Sudah lebih dari cukup kalau kita nak kaji ni, untuk merasai kehebatan Allah. Bahkan usia kita tidak menyampai pun buat mengetahui hakikat alam ni dah. Di dalam surah ke-51 surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21 ada diterangkan pertalian tanda-tanda di bumi dengan kejadian diri sendiri. Tanda-tanda di muka bumi ni, kita sendiri pun ada tanda, bumi pun ada tanda dah. Fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat beberapa ayat untuk orang yang mau yakin, dan pada diri kamu sendiri, afala tubsirun, tidakkah kamu perhatikan? Di kita pun kita nak perhatikan dah. Kehebatan Allah ciptakan organ-organ kita, sel-sel kita dah, sistem darah kita, sistem orak kita, macam-macam saraf kita. Kan kita fikir waktu hebatnya sistematik yang Allah buat kita, hak zahir saja, kira hak jenis cara berfikir dah. Isyarat elektrik, pertukaran pada maklumat sangat sehingga kita boleh berfikir, itu satu perkara hebat lagi dah. Inilah salah satu kesan yang didapatkan dalam merenungkan alam. Setelah merenung alam, manusia akan menilik kepada dirinya sendiri pula. Aku menilai alam, dengan apa aku menilai alam itu? Tengok alam ni. Dan apakah akal itu? Dan siapakah aku? Di sana akan terasalah bahawa diri manusia adalah suatu rahsia Tuhan sirrullah. Kerbau, kambing dan sekalian binatang telah sampai kepada menyedari ada diri setelah meninjau merenung alam. Kalau kerbau kami tidak ada akal, tidak ada mikirlah dah. Maka dengan ajakan memikirkan apa yang ada di semua langit dan di bumi ni, yang akhirnya berfikir tentang adanya diri sendiri itu, timbullah pertanyaan, mengapa ada penglihatan pada mata ini? Mengapa ada pendengaran pada telinga ini? Mengapa dan mengapa? Dan akhir sekali timbulnya iman tentang adanya Maha Pencipta.
memberi kita petunjuk bahawa Islam tidaklah menghalangi orang berfilsafat. Tetap boleh berfilsafah tu, berfikir lebih tu boleh juga, tapi jangan sampai tahap duk fikir pasal zat Allah. Nah, filsafah itu boleh tak? Tetap oleh kerana mendapat kembimbingan dapat membuat manusia ragu dalam seluruh hidupnya, sehingga tidak ada pegangan. Jadilah agama filsafah dipimpin oleh wahyu ilahi dah. Tapi kena ada bimbingan dah. Filsafah pun ada cara berfikir dah. Filsafah ni berfikir mendalam, tapi kena bimbingan wahyu. Tidak sesat barat juga dah. Dan tidaklah berguna atau tidaklah berfaedah tanda-tanda, iaitu segala yang kelihatan dan yang terdengar, yang dipertimbangkan oleh akal murni itu, baik di langit ataupun di bumi, atau pada diri sendiri, dan ancaman itu, iaitu peringatan-peringatan keras tentang bahaya tidak mahu mempergunakan akal yang menyebabkan jiwa menjadi kotor. Jadi kalau tidak berguna lah, kalau tak fikir dah, peringatan ayat tanda langit bumi, apa tak ada mikir dah. Yang diperingatkan, diacamkan dengan perantara Rasul bagi kaum tidak mahu percaya, tak ada faedah sikit abu, tidak berguna bagi orang tak mahu percaya dah. Di sini terdapatlah dua kitab yang hendaknya dibaca manusia dengan akalnya. Pertama, kitab alam yang terbentang, dibaca oleh penglihatan dan pendengaran yang luas seluas langit dan bumi, yang kita hidup di tengah-tengahnya. Itu pertama, kita tengok alam dah. Kita perhatikan alam yang terbentang luas ni, menyebabkan kita jadi boleh mencerna dah fikiran kita, sehingga kita merasai kehebatan Allah dan keperluan pada Allah SWT. Kedua ialah peringatan dan ancaman Allah yang disampaikan oleh Rasul yang bernama wahyu Al-Quran dan hadis. Keduanya itu tidak berfaedah dan tidak berguna bagi kaum tidak mahu beriman. Dia tolak dulu, tak percaya. Meskipun mereka punya akal, namun akal itu tidak mereka pergunakan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang hati sanubari atau jiwa murni telah menerimanya dah. Dari hati pun asal betul ni, boleh percaya. Tapi kerana hasutan daripada hawa nafsu, sengaja mereka lawan suara hati tersebut kerana menuruti suara nafsu. Dan itu dalam jiwanya sendiri terdapat kekotoran atau kekacauan, dan seluruh hidupnya pun menjadi kacau balau. Kalau terang-terang mereka gila, tidaklah mengapa. Meskipun orang lain susah melihat orang gila, namun si gila sendiri tidaklah susah dalam kegilaannya. Yang susah ialah manusia yang ada akal, namun akalnya itu tidak dipergunakannya sebagaimana semestinya untuk menyampaikannya kepada puncak nilai kehidupan yang bernama ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau tak guna akal, semestinya tak sampailah puncak ma'rifatullah. Maka adakah yang mereka tunggu selain dari yang serupa dengan hari-hari yang telah berlalu dari sebelum mereka dah? Hari-hari kawan-kawan yang kena azab lah. Pangkat yang 1-2, suatu istifham ingkari, iaitu cubalah gunakan fikiranmu. Bagaimana jadinya orang yang telah kotor jiwanya kerana tidak mempergunakan akal dengan sewajarnya di tengah alam yang dijadikan Tuhan. Minta tanya tapi sebenarnya nak ingkar dah. Jangan tak guna otak lah maksudnya lah. Jangan tak guna akal dah. Dia hanya memikirkan benda sahaja tapi tidak menyampaikan fikiran kepada pencipta benda dah. Orang ini telah kotor. Dan orang yang telah kotor betapa akhir kesudahannya beratlah. Kesudahannya beratlah dah. Tentulah sebagai orang yang kotor yang terdahulu juga. Kotor fikiran Fir'aun, maka tenggelam dah dia ke dasar laut. Kotor kaum nabi-nabi yang lain, maka hancurlah kampung-kampung halaman mereka kerana azab. Atau suatu masyarakat atau suatu negara yang di dalamnya orang tidak berpedomankan kepada akal yang sihat, melainkan kepada hawa nafsu atau mabuk kekuasaan. Adakah jalan lain yang akan mereka tempuh dan akhir dari perjalanan hidup mereka selain dari kehancuran? Dibawa kepada kaum musyrikin Mekah yang tidak mahu mempergunakan akal dan hanya memperturutkan hawa nafsu sahaja. Apakah akhir yang akan mereka hadapi selain dari keruntuhan? Kalau yang ditegakkan bukan barang yang benar, mungkinkah dapat dipertahankan? Katakanlah, maka tunggulah olehmu aku pun bersama-sama kamu dari orang yang menunggu. Ujung ayat 1-2. Ucapan seperti ini yang disuruhkan Tuhan kepada Rasulnya ialah suatu keyakinan akan menang. Sunnatullah tidak dapat dirubah. Bagaimanapun manusia mencuba menghambatnya. Mustahil bahawa yang salah akan dapat bertahan lama. Mempertahankan yang batil sama ertinya dengan menunda-nunda kelahan sahaja. Tunda je ada. Nabi berkata, mari sama-sama kita tunggu. Siapa di antara kita yang akan menang? Yang pertahankan yang benarkah menurut akal yang waras atau yang tidak suka pergunakan akal? Golongan musyrikin ke apa nak? Yang bersihkan yang berjaya atau yang kotor? Sudah pasti bahawa keingkaran kamu ni, orang kafir ni, kekufuran dan kepala batu mereka semuanya akan binasa.
Mari kita sama-sama menunggu dan berduga siapakah yang paling panjang nafasnya yang berjaya akhirnya. Kemudian akan kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang yang beriman. Pangkal ayat 103. Meskipun yang berhadapan dengan kedurhakaan musyrikin ialah Nabi Muhammad SAW, tapi Allah telah bersabda menyebut rasul-rasul. Artinya bukan Muhammad sahaja, sebab dalam sejarah perkembangan agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, di dalam perjalanan utusan-utusan Allah, soalnya adalah sama saja, sehingga walaupun coraknya berbeza-beza, daerahnya tidak sama dan waktunya berlainan-lainan, namun hakikat perkara hanyalah satu jua, iaitu tentangan Tentangan dari golongan yang tidak mahu mempergunakan akal sihat terhadap seruan yang benar dan suci. Orang yang tak semikir banyak ni, mikir sihat, ada nafsu kotor dah. Jadi dia ni kuat menentang ajaran Nabi-Nabi dan Rasul. Dalam babak terakhir selalu Rasul-Rasul yang menang. Demikian juga orang beriman yang menang kepada seruan yang dibawa oleh Rasul itu. Demikianlah kewajipan atas kami menyelamatkan orang yang beriman. Hujung ayat 103. Dalam suku pertama dari ayat telah diberikan janji bahawa rasul-rasul dan orang beriman akan diberi keselamatan oleh Tuhan. Dan ini telah terjadi di kala Nabi Muhammad SAW masih hidup lagi. Surah Yunus turun di Mekah di saat kesulitan dan banyak penderitaan. Rasul disuruh mengucapkan, mari sama-sama kita tunggu. Kamu yang kufur kepada ayat Allah pasti binasa dan hancur. Kemudian pada suku yang kedua, Allah memberikan jaminan lagi bahawa Tuhan mempunyai kewajipan. Tuhan mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang yang beriman. Sabda ilahi di suku yang kedua ini adalah untuk menghilangkan keraguan bagi kaum yang beriman sendiri bahawa bukan Rasul sahaja yang akan diselamatkan. Yang percaya yang beriman kepada seruan Rasul pun pasti selamat juga. Tidak berapa waktu kemudian mereka telah disuruh hijrah ke Madinah dan selamat dalam menegakkan cita-cita Islam, menegakkan masyarakat yang diridai oleh Allah. Dan satu demi satu benteng pertahanan kemusyrikan itu runtuh sampai habis takluk sama sekali. Hujung janji Tuhan itu pun dapatlah difahamkan lebih lanjut oleh orang yang beriman yang tidak lagi bersama hidup dengan Rasul. Rasulullah SAW telah wafat dalam usia 63 tahun. Tetapi kaum yang beriman bertambah-tambah banyak dan berkembang. Asal saja mereka masih tetap membersihkan jiwa dengan memakai akal yang sihat, tidak dikotori oleh hawa nafsu dan keengganan berfikir. Meskipun mereka tidak lagi hidup di zaman Rasul, mereka pun dijamin akan diberi kemenangan juga seperti mana zaman Rasul. Di sinilah dapat kita memahamkan perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW menghembuskan nafasnya penghabisan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguhnya Allah tetap hidup dan tidak akan mati-mati. Di zaman kita sekarang ini pun 14 abad setelah Nabi SAW wafat. Dan nanti pun pada anak cucu kita, jaminan Tuhan ini tetaplah berlaku. Bahawasanya Allah tetap akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ma adyaqal aisha laula fushatul aman. Alangkah sempitnya hidup ini kalau tidak ada keluasan cita-cita, laula fushatul aman. Jadi kita tak ada cita-cita, kita akan sempit. Sukai dia. Kalau kita ada cita-cita, kita akan terus menongkah cabaran untuk berdaya maju sehingga kita optimis mencapai kejayaan. Walaupun lambat pun, siapa tua, siapa dekat mati, kita akan teruskan perjuangan agama kita, perjuangan dakwah kita, perjuangan menegakkan kebenaran. Walaupun kita tak sempat menghadapi kemenangan, kita akan bersangka baik bahawa kemenangan itu akan disambung oleh anak cucu kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.